Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih lagi dihormati Tuan Imam Tuan Nazir, sosok pimpinan Masjid Setia Alam, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah, mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 61. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak peringatkan kepada Nabi SAW perangai Bani Israel Yahudi ni, tuan-tuan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza ja'ukum qalu amanna. Jika datang mereka kepada kamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mereka ni kata ulama tafsir juga melibatkan puak-puak munafik. Lalu mereka berkata, kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah beriman kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad dahalu bil kufr wa hum qad kharaju bih. Sesungguhnya mereka ni masuk dalam keadaan kufur, mereka keluar juga dalam keadaan kufur. Nak cerita tuan-tuan, puak-puak ni Bani Israel, kalau bercakap dia kata dia beriman, walaupun dia sebut depan Nabi SAW, walaupun dia ucap tu tuan-tuan depan Nabi SAW sendiri, dia kata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya tidak lebih di bibir tuan-tuan, tidak di hati mereka. Mereka sebenar-benar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka masuk dalam keadaan kufur, mereka keluar juga dalam keadaan kufur. Walaupun mereka duduk dalam majlis Nabi SAW, mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ni dengan wallahu a'lamu bima kanu ya'tumun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang mereka sembunyikan. Sebab buat-buat Bani Israel Yahudi ni tuan-tuan cukup bijak kalau jenis kalau jenis talam dua muka ni, bermuka-muka depan orang, cukup pandai, cukup cerdik. Sebab tu tuan-tuan tengok sekarang macam mana kalau kita tengok hubungan baik di antara Israel dan juga Ukraine ni tuan-tuan, cukup akrab. Malah tuan-tuan, Ukraine tu digelar pengkalan Israel di Eropah Timur. Punya baik hubungan Ukraine dan Israel ni tuan-tuan. Presiden Ukraine Vladimir Zelensky tu anak didik Tel Aviv. Baik, sama-sama baik. Tapi bila Ukraine diserang oleh Rusia tuan-tuan, sepatah pun Perdana Menteri Israel tak keluar kenyataan. Sepatah pun dia tak bercakap apa, senyap membisu. Sebab apa? Dia tahu kalau dia keluar sesuatu kenyataan, dia akan berdepan dengan kuasa besar tu Rusia. Nak cerita bermuka-muka ni, kau baik macam mana pun, kau rapat dengan aku macam mana pun, jadi hal aku lari dulu. Yang cerita kalau kata Bani Israel ni, dia lari dulu.
Tuan-tuan, selamat bontot dia dulu. Engkau baik ke apa engkau punya pasal, itu mampulah engkau. Yang kata Bani Israel, Yahudi, Zionis, laknatullah alaihi, inilah perangai. Sebab tu tuan-tuan, mereka sekali-kali tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sebut tu di bibir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Bila mana Nabi Musa AS turun, tuan-tuan, selesai bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di puncak Bukit Tursina, lalu turun ke bawah bertemu dengan kaum dia, Bani Israel. Bila tengok Bani Israel, tuan-tuan, sebahagian sudah menyembah berhala. Lalu saya ringkaskan cerita, sebahagian mereka yang menyembah berhala ni, tuan-tuan, sudah diazab ataupun sudah mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa. Tinggal sebahagian lagi. Lalu kata Nabi Musa AS, sekarang ni aku dah dapat kitab Taurat, marilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puak-puak Bani Israel sebelum ni, Nabi Musa AS ajak mereka beriman, mereka tak nak beriman. Mereka sebut, Musa, nak beriman macam mana? Kitab tak ada, nak beriman macam mana? Yang kata Bani Israel ni, tuan-tuan. Jadi bila dah ada kitab Taurat pun, tuan-tuan, dah dapat kitab Taurat, bila turun Nabi Musa AS daripada bermunajat kepada Allah SWT selama 40 hari, mereka sebut, mereka tak percaya juga. Kami nak tengok sendiri macam mana kamu bermunajat dengan Allah SWT. Nak tengok pula sendiri macam mana. Lalu Nabi Musa AS perintahkan, ketika tu ada 70,000 Bani Israel baki. Kata Nabi Musa AS, pilih seorang daripada 1,000 sebagai wakil. Lalu dipilih 70 orang sebagai wakil untuk ikut Nabi Musa AS naik balik ke puncak Bukit Tursina. Tuan-tuan, kata ulama tafsir, 70 orang yang naik ikut Nabi Musa AS ni adalah orang yang paling cerdik. Mereka yang paling cerdik di kalangan Bani Israel ketika itu. Lalu mereka naik ikut Nabi Musa AS, naik dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di puncak Bukit Tursina. Mereka tengok sendiri bagaimana Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa kata mereka, tuan-tuan? Wa iz qultum, tak kala mereka berkata, ya Musa lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan beriman dengan Tuhanmu wahai Musa. Tuan-tuan, bila sebut sumpah lan, siapa yang mengaji bahasa Arab dia tahu, sampai kiamat buat-buat ni takkan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumpah lan. Macam mana kalau kita baca ayat 120 surah Al-Baqarah kan, walan tarda, walan lan, sumpah lan, walan tarda angkal yahud walan nasara, tidak akan reda Yahudi dan Nasara ni kepada kita, hatta tattabi'a millah, selagi mana kita tak ikut cara hidup mereka. Kata ulama tafsir, millah ni bukan ikut masuk agama mereka, tak ikut cara hidup mereka pun okey dah, mereka akan reda. Mana kahwin cara dia, bersukan cara dia, berhibur cara dia, sambut birthday cara dia, pakaian cara dia, semua cara dia, baru mereka reda pada kita ni, tuan-tuan, buat Yahudi dan Nasara. Sebab tu, tuan-tuan, minta maaf cakap sekarang ni berapa ramai orang-orang Melayu dah jadi macam Yahudi dan Nasara, ikut perangai Yahudi dan Nasara. Saya tanyalah tuan-tuan yang cerdik, yang alim ni, lebih alim daripada saya, tuan-tuan, ada tak syarat-syarat sah nikah? Mesti nikah di masjid. Tak ada, tuan-tuan. Nikah kat rumah pun sah, tuan-tuan. Yang kelang kabut nak nikah kat masjid, kat pasal apa? Kalau muka biasa nampak di masjid tak apa. Ni muka tak pernah nampak kat masjid, hari nak menikah baru nampak muka. Hari nak tentu tarikh tu, nak dapat tarikh daripada Pak Imam, baru datang masjid cari Pak Imam. Pak Imam pun dia tak kenal. Dia tanya tu Pak Imam lah, dia tanya Haji kenal Pak Imam. Pak Imam tarikh dia pun dia tak kenal. Tok Ustaz tanya Ustaz lagi dia tak kenal, lagi jauh lah dia tak kenal. Pak Imam tarikh dia pun dia tak kenal. Allahu Akbar. Sama tak Yahudi dan Nasara? Yahudi nak kahwin pergi tempat ibadat mereka dipanggil sinagog. Begitu juga dengan Nasara. Nasara nak kahwin pergi gereja. Entah. Macam tu kat semayang. Sekarang ni ramai Melayu yang semayang seminggu sekali hari Jumaat ni. Itu pun nasib. Kadang kita tanya dia, kau tak semayang Jumaat? Baru 2 minggu, baru 2 kali tak semayang. Dia jangan 3 kali. 3 kali kafir. Tuan-tuan, saya sebut ni, saya jumpa dah Melayu bangang macam ni ramai. Dia kata jangan lebih 3 kali tak semayang Jumaat, kafir. Jadi baru 2 kali, minggu depan dah semayang Jumaat. La ilaha illallah. Tuan-tuan, semayang pun seminggu sekali hari Jumaat. Tak macam Yahudi Nasara. Yahudi semayang seminggu sekali hari Sabtu.
Allah SWT beri hari kebesaran Yahudi ni hari Sabtu, Nasara hari Ahad, batu Ahad dia pergi gereja. Islam Allah SWT beri hari Jumaat. Berhibur cara dia, sambut birthday pun cara dia, makan cara dia, bersukan cara dia, pakaian cara dia, baru mereka letak. Macam tu kat dalam ayat ni, ya Musa lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan beriman dengan Tuhanmu wahai Musa hatta tarallaha jahrah, selagi mana Tuhan tak muncul depan kami. Kurang hajar tak kurang hajar, biadab buat-buat Bani Israel itu. Mereka nak beriman kepada Allah SWT, syarat Allah SWT duduk depan dia. Allahu Akbar. Sebab tu puak-puak ni bukan nak beriman sangat tuan dengan Allah SWT dah. Lebih daripada nak main-main, nak cari alasan tuan. Sebab itulah Allah SWT fahazatkumus sa'iqah, lalu mereka 70 orang tadi disambar oleh halilintar ataupun teriakan yang kuat yang menyebabkan mereka mati. Wa antum tanzurun, sedangkan mereka melihat sendiri bagaimana Nabi Musa bermunajat dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Kalau kita buka tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, diceritakan bahawa puak-puak ni mati ni, mereka tengok sebahagian dengan sebahagian yang lain. Mereka nampak azab tu datang, kena pada dia orang, dan sebahagian lepas tu kena pada dia orang balik. Makna 70 orang tu tengok mereka melihat satu sama lain azab yang menimpa. Lalu Nabi Musa AS minta dengan Allah SWT supaya dihidupkan kembali 70 orang ni. Sebab atas dua perkara. Yang pertama, ketika tu saya sebut dah, 70 orang ni lah yang paling cerdik di kalangan Bani Israel ketika itu. Dan yang kedua, Nabi Musa AS bimbang, takut-takut fitnah pada tubuh batang tubuh baginda. Sebab takut Bani Israel kaum dia tuduh dia lah yang membunuh 70 orang Bani Israel tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, buat-buat ni Bani Israel ni nak suruh iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah SWT terpaksa ugut mereka. Tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah ayat 63, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iz adzna misaqakum, ketika mana kami mengambil daripada perjanjian kamu. Mereka janji nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan banyak kali dah. Nak beriman ni, nak beriman tak beriman, nak beriman tak beriman juga. Tuan-tuan, malah ketika mana Nabi Musa AS turun, selepas bermunajat kali kedua kepada Allah SWT, turun tadi, tuan-tuan, jumpa dengan kaum ni. Wahai Bani Israel, ni kitab Taurat. Dulu kau cakap tak ada kitab, sekarang ni dah ada kitab, mari kita beriman. Dalam kitab ni ada perintah daripada Allah SWT. Ada perkara yang kamu boleh buat, ada perkara yang kamu tidak boleh buat. Malah ada perkara yang wajib kamu kena laksanakan. Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita beriman kepada kitab Taurat. Tuan-tuan, apa jawab Bani Israel? Musa, kamu baca dulu, kami nak dengar. Kalau senang kami ikut, kalau susah kau je lah buat. Nampak tuan-tuan? Yang kata Bani Israel ni tuan-tuan, Allahu Akbar, satu kaum yang cukup banyak hedah. Tuan-tuan, dua kali Nabi Musa AS minta mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak layan. Lalu Allah SWT perintahkan malaikat angkat bukit Tursina, letak di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat bukit Tursina, tuan-tuan. Mereka nampak seolah-olah awan hitam sedang bergerak menuju ke arah mereka. Bila dah dekat baru mereka nampak rupanya bukit Tursina. Tuan-tuan, bukit Tursina ni bukan kecil tuan-tuan, besar dan tinggi. Saya ketika mana berada di Kahirah, sebab tunggu kebenaran untuk masuk ke Gaza, tuan-tuan, melalui pintu Rafah. Tuan-tuan nak pergi ke Gaza sekarang ni, tuan-tuan nak pergi ke Gaza, tuan-tuan kena masuk pintu Rafah. Tuan-tuan, Rafah ni dia di dalam Mesir. Tapi nak buka pintu Rafah ni tuan-tuan perlu kepada keizinan Israel dulu. Siapa yang sign? Husni Mubarak ketika mana dia jadi Presiden Mesir. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, lori-lori bantuan ni tuan-tuan berkilo-kilometer di luar pintu Rafah. Kenderaan-kenderaan yang nak masuk, termasuk kenderaan UN sendiri sedang beratur di pintu Rafah. Mereka tak buka, Israel tak buka pintu Rafah. Tuan-tuan, malah ambulans yang bawa nak ambil orang-orang yang kritikal di Gaza, mereka tak bagi masuk. Walaupun sudah berkali-kali didesak oleh PBB. Jari saya. Jadi tuan-tuan, jadi nak masuk kena lalu pintu Rafah. Jadi saya ni tunggulah
tunggu kebenaran daripada kerajaan Mesir dan juga kedutaan Malaysia di Kaihara. Tunggu. Saya duduk di Kaihara tu dekat sebulan kat tunggu tuan-tuan nak masuk. Allahu Akbar. Jadi lama-lama tunggu tu bosan, tak tahu nak buat apa dah. Sebulan tuan-tuan, tidur pun letih dah. Jadi saya tanya budak-budak student, saya kata dengan dia orang, dah lalang sampai di Mesir ni rasa nak naik lah, nak panjat Bukit Tursina ni. Sebab Bukit Tursina ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan dia sinonim dengan sejarah para anbiya. Budak-budak kata boleh ustaz, bila ustaz nak naik beritahu. Saya tergerak nak tanya. Saya kata biasa kalau orang panjat ni daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Dia kata ustaz kalau kita naik pukul 12.30 malam ustaz, pukul 6 pagi kita sampai puncak. Apa dia? Engkau je lah panjat, dia kata. 12.30 malam, 6 pagi baru sampai puncak. Ambil gambar kat bawah je lagi. Bapak yang tinggi tu kan. Ni Bukit Tursina ni lah tuan-tuan. Allah SWT angkat, lalu letak di atas kepala Bani Israel tuan-tuan ketika tu. Lalu mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama tafsir, sujud main-main. Tu pun dia tak sujud betul-betul, sujud main-main. Mereka tak letak dahi mereka di tanah, mereka letak pipi mereka di tanah. Letak pipi gini kan, sambil mata tengok atas Bukit Tursina. Dia bimbang, takut agak. Dia kata malaikat ni pegang takut terlepas kan, nyanyi gitu. Dia ingat malaikat bangang jadi orang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, khuzu ma atainakum biquwwah. Lalu berpegang teguhlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan kepada kamu, wa dzkuru ma fi, dan ingatlah segala isi dalamnya. Mana bila dapat kitab Taurat yang aku dah bagi pada kamu, kitab Taurat ni, beriman sungguh-sungguh dengan kitab Taurat, hafal, ingat segala hukum hakam, segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pegang betul-betul, beramal betul-betul dengan kitab Taurat, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan agak-agak puak-puak ni beriman ke tak? Allah Ta'ala sambung dalam ayat 64. Tuan-tuan, summa tawallaitum min ba'di zalik. Lalu kemudian mereka berpaling daripada perjanjian tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia tengok dah Bukit Tursina tu elok, dah masuk parking lot elok-elok, dah cantik dan tak ada apa-apa. Dia pun rasa tak ada apa-apa ancaman dah, tak ada rasa dah. Tuan-tuan, okey semua. Tetap kafir, tak beriman juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kata Bani Israel, tuan-tuan, kalau dengan Nabi Musa AS mereka berjanji, mereka khianat. Mereka janji banyak kali dah mereka nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka khianat perjanjian dengan Nabi Musa AS. Kalau dengan Nabi SAW pun mereka khianat perjanjian, malah lebih teruk lagi. Bani Nadir rancang untuk bunuh Nabi SAW, tuan-tuan. Bukan sekadar khianat perjanjian, malah nak bunuh Nabi SAW. Kalau perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun mereka boleh khianat. Tuan-tuan, agak-agak perjanjian yang ada sekarang ni dia nak ikut ke tidak? Tak. Mampu dia tak ikut, tuan-tuan. Peduli apa aku? Tuan-tuan tengok sekarang bagaimana, bila mana berlaku gencatan senjata 24 sampai 30 Oktober yang lepas. Minta maaf, 26 sampai 30 kalau tak silap tu. Dia 7 hari. Tuan-tuan, 7 hari gencatan senjata. Bila mana berlaku gencatan senjata, sepatutnya tidak ada aktiviti ketenteraan berlaku. Tapi apa yang berlaku? Hari pertama gencatan senjata, pagi tu dia dah serang dah konvoi keselamatan, tuan-tuan. Malah jet-jet pejuang Israel terus berlegar-legar di ruang udara Gaza. Malah ketika mana gencatan senjata berlaku di Gaza, mereka terus meruntuhkan rumah-rumah umat Islam di Jenin, di tebing barat. Malah mereka tembak anak-anak muda Palestin, dan yang paling muda mereka tembak berumur 9 tahun. Yang kata Bani Israel ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, gencatan senjata ni pun berapa kali dah lulus di PBB, berapa kali dah didesak. Tuan-tuan, sebelum ni Setiausaha Agung PBB terpaksa menggunakan artikel 99 Piagam PBB, iaitu satu klausa khas membenarkan Setiausaha Agung PBB bawa satu usul supaya desak Majlis Keselamatan PBB untuk desak Israel ikut gencatan senjata. Tuan-tuan, ini disokong, usul ini disokong oleh 153 negara, tuan-tuan.
Dalam sejarah perang Palestin dan juga Israel, tuan-tuan, belum pernah sebanyak itu negara yang menyokong usul yang akan menyebelahi orang-orang Palestin. Belum pernah. 153 negara termasuk, tuan-tuan, 10 negara ASEAN menyokong. Dan tuan-tuan, yang turut menyokong Perancis, Kanada dan juga New Zealand, iaitu sekutu kuat Amerika. Terkejut dunia bila tengok Perancis ni sokong gencatan senjata, walaupun kita tahu Perancis ni, tuan-tuan, antara negara yang supply senjata, yang supply peluru kepada Israel untuk Hamas bunuh orang Palestin. Malah mereka hantar artileri berat pergi hantar ke Israel untuk mereka gunakan, supaya tentera-tentera Israel gunakan. Tuan-tuan, tiba-tiba bila usul gencatan senjata ni, mereka boleh sokong. Kenapa? Sebab bila mana Presiden Perancis berdepan dengan tekanan daripada rakyat. Emmanuel Macron, tuan-tuan, tak lama lagi nak menghadapi pilihan raya. Jadi bimbang populariti dia jatuh, tuan-tuan. Sebab rakyat ni, tuan-tuan, di Paris ni, tuan-tuan, berdemonstrasi hari-hari, hampir hari-hari, desak supaya kerajaan Perancis tarik balik, ataupun jangan desak supaya Israel tu adakan gencatan senjata. Malah ahli parlimen Perancis desak kerajaan Perancis ambil tindakan kepada warga negara Perancis yang mempunyai pasport Israel yang turut berperang di Gaza sekarang. Tuan-tuan kena ingat, orang Israel, tuan-tuan, rakyat Israel ni semua ada 2 pasport, semua ada 2 kerakyatan. Sebab bila berlaku macam ni, mereka boleh lari balik negara yang nombor 2, Amerika lah, Perancis lah, Poland lah, tak kisahlah mana-mana pun, Jerman tu. Tuan-tuan, daripada 153 negara yang menyokong, 23 berkecuali. 23 negara yang berkecuali ini termasuk UK, United Kingdom. Kita tak heran, tuan-tuan, tak heran pun kalau United Kingdom ni berkecuali. Kerana, tuan-tuan, punca British lah, tuan-tuan, negara haram Israel tertubuh pada 15 Mei 1948. Tu pun kenapa dia berkecuali? Sebelum ni British lah, United Kingdom lah, satu negara yang cukup kuat mendokong Israel. Tiba-tiba usul ni dia berkecuali. Kenapa? Pun ada pengaruh daripada politik. Bila mana Perdana Menteri UK Rishi Sunak, tuan-tuan, dia akan berdepan dengan pilihan raya tak lama lagi. Dan dia ni sebelum ni jadi Perdana Menteri pun bukan dipilih dalam election, tapi sebab ganti orang. Jadi disebabkan tekanan daripada rakyat. Sama juga, tuan-tuan, di London ni kalau demonstrasi ni, tuan-tuan, lagi panjang 3 km, 5 km, tuan-tuan, rakyat dia berhimpun desak supaya desak Israel ikut gencatan senjata. Jadi bila melihatkan keadaan ni, tuan-tuan, UK mengambil jalan supaya berkecuali. Dan 10 negara menentang, tuan-tuan, menentang, iaitu termasuklah Austria dan juga Republic Czech, tuan-tuan. Dan akhirnya Amerika menggunakan kuasa veto kali kedua untuk menggagalkan gencatan senjata di Gaza berlaku. Begitu juga sebelum ni, tuan-tuan, 2 minggu lepas, usul gencatan senjata nak dibawa oleh UAE. Tuan-tuan, bincang hari Rabu nak bawa usul, tangguh dulu sebab nak berbincang dengan Amerika supaya jangan guna kuasa veto untuk halang gencatan senjata. Pada hari Jumaat bentang sekali lagi pun tarik balik, bincang lagi dengan Amerika, pasal Amerika kata tak bersedia lagi. Akhirnya hari Sabtu keluar bentang usul dan lulus bukan gencatan senjata, tapi usul iaitu memperbanyakkan lagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Tidak ada perkataan gencatan senjata disebut. Semata-mata nak ambil hati Amerika. Dalam keadaan tu pun Amerika berkecuali, celaka tidak. Allahu Akbar. Sebab itulah, tuan-tuan, Israel ni, tuan-tuan, sebutlah perjanjian apa pun mereka takkan pegang. Tidak ada perjanjian yang boleh mengikat Israel ni, tuan-tuan, melainkan dengan mata pedang. Itu je. Perjanjian Oslo 3 kali sign, tuan-tuan. Perjanjian Oslo ni, tuan-tuan, supaya ikut balik resolusi 242 dan resolusi 338 Majlis Keselamatan PBB, supaya kembali kepada sempadanan asal. Itu resolusi 181 Perhimpunan Agung PBB November 1947. Saya sebut ni pun dah 3 resolusi mereka langgar. Mereka pulang tak? Tak. Mereka sign ni, tak pulang. Mereka sepatutnya pulangkan balik tebing barat dan Gaza kepada Palestin. Tak, mereka tak pulang.
Tahun 93 sign. Kemudiannya buat lagi sekali tahun 95 mereka sign tapi mereka tak pulang. Akhirnya sidang kemuncak Camp David tahun 2000 baru mereka pulang dengan balik Gaza dan juga tebing barat kepada Palestin, sepenuhnya dikuasai oleh Palestin. Tapi dalam masa yang sama mereka terus meruntuhkan rumah-rumah umat Islam, tanah-tanah umat Islam Palestin. Mereka terus ambil tuan-tuan di Silwan, di Sheikh Jarrah, di Nablus dan juga di Al-Khalil di tebing barat. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan tak gunalah puak-puak ni, tak usah bincang lah dengan Israel, tak ada guna. Pasal dia takkan ikut, tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu kata Allah SWT, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau tidak kerana kurniaan dan belas kasihan daripada belas ihsan daripada aku, kata Allah SWT, lakuntum minal khasirin. Dah lama dah aku jahanamkan puak-puak ni. Dah lama aku hancurkan dia orang. Lepas tu kadang kita fikir kenapalah Allah SWT tak bala puak-puak Israel. Kesian orang-orang Palestin, kesian ni. Tuan-tuan, ayat ni dalil. Allah SWT tangguh dulu. Tuan-tuan, apa sangatlah kalau mereka dapat hukuman di dunia berbanding dengan azab Allah SWT di akhirat besok. Tunggu dia orang mati, tuan-tuan. Mati besok, tahulah nasib tu. Allah SWT masih lagi bagi mereka peluang. Belas ihsan, rahmat Allah SWT tu masih ada. Kita ni orang beriman kepada Allah SWT. Besok tuan balik ketemu Allah SWT, tuan-tuan, dengan mata kepala kita, depan mata kita besok, kita akan tengok macam mana puak-puak Bani Israel Yahudi, Zionis laknatullah alaih, dibakar dalam neraka besok. Tuan, kita akan pasti. Kita akan tengok insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah SWT ni tuan-tuan sayang dengan Bani Israel dengan dululah, sebelum dia dilaknat oleh Allah SWT. Nak suruh juga beriman kepada Allah SWT ni, sampai ungkit segala nikmat yang Bani Israel dapat. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 47, ya Bani Israel ladhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, Allah SWT sebut Bani Israel ni siapa, tuan-tuan? Bani Israel mulanya daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam ni gelarannya Israel. Dan kemudian Nabi Yaqub dapat 12 orang anak, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada 12 orang anak ni lah berkembang biaknya keturunan Nabi Yaqub alaihissalam yang dipanggil Bani Israel. Yahudi itulah datang daripada mana? Daripada 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam ni ada seorang anak nama Yahuda. Tuan-tuan, tapi sejarah yang panjang, akhirnya tuan-tuan dipanggil Yahudi. Allahu Akbar. Keturunan Yahuda tadi jadi akhirnya jadi Yahudi, panggil Yahudi. Baik, Allah SWT sebut uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah segala nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, terlalu banyak nikmat yang Bani Israel dapat. Bila mereka minta dapat, sampai satu tahap mereka merasakan Allah Subhanahu wa taala tu hamba mereka. Banyak mereka dapat. Antara dia apa? Manna wassalwa, makanan daripada langit. Tuan-tuan, bila diperintahkan supaya mereka ni masuk ke dalam Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam masuk ke Baitul Maqdis. Bila masuk ke Baitul Maqdis ni makna kena berperang. Sebab Baitul Maqdis ketika itu dikuasai oleh satu kaum, keturunan kaum Ad yang gagah dan perkasa. Tuan-tuan, yang nama kaum tu ketika itu Amalekah. Tuan-tuan, suruh masuk. Tuan-tuan, Bani Israel ni tuan-tuan, yang kata Bani Israel ni penakut nak mampus. Tuan-tuan, cukup penakut. Tuan-tuan tengok sekarang, punya penakut sampai sekarang Bani Israel. Tuan-tuan, bila mana serangan balas balik daripada Israel pada 9 Oktober, Taufan Al-Aqsa 7 Oktober, lepas tu 9 hari bulan baru mereka serang balas balik. Mereka bom guna pesawat-pesawat udara mereka di utara Gaza ni sampai hancur, tuan-tuan. 20 hari bulan baru mereka adakan serangan darat. Baru mereka berani masuk serangan darat. Setelah mereka bom bertalu-talu, baru mereka masuk serangan darat. Itu pun masuk 10, patah balik tinggal 7. Masuk 10, balik tinggal 3. Sebab
bekas Presiden Amerika Barack Obama sendiri pesan. Dia beritahu kalau dia kata kalau Israel melakukan operasi ketenteraan melalui darat, mereka sudah melakukan satu kesilapan yang besar. Kerana kamu akan berdepan dengan tentera yang tidak takut mati, malah mereka mengejar kematian, sedangkan kamu orang yang takut mati. Memang penakut tuan-tuan. Tuan-tuan, setakat perang dah masuk 3 bulan kan. Mengikut laporan daripada Persatuan Kurang Upaya IDF ni Israel Defense Force, setakat 3 bulan perang ni tuan-tuan, sudah 20,000 tentera Israel gila tu. Gila, tak tentu arah. Malam tak boleh tidur tuan-tuan, kena minum arak betul-betul, mabuk baru boleh tidur. Duduk sorang-sorang dalam keadaan ketakutan, berpeluh. Duduk dalam rumah tak boleh gelap tuan-tuan, dalam keadaan takut tuan. Macam mana tak gila tuan-tuan. Balik-balik bagi laporan, kami berperang, kami berdepan dengan tentera yang naik kuda dan pakai jubah. Kalau terang dengan kita, kita faham tu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cerita dengan puak-puak tu, confirm dia kata gila tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, Bani Israel bila ajak masuk Baitul Maqdis, mereka tak nak. Ni kata Bani Israel tuan-tuan, perintah mereka akan lawan, tak suruh tu mereka nak masuk. Sekarang ni Kelang Kabut klaim kata bandar tu tanah nenek moyang mereka tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak nak masuk. Mereka sebut dengan Nabi Musa AS, Musa, kamu masuk dulu dengan Tuhan kamu, kalau dah okey besok baru kami masuk. Ni yang kata Bani Israel ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Akhirnya Allah SWT murka dengan tindakan mereka, lalu mereka disesatkan di padang pasir selama 40 tahun. Tuan-tuan, padang pasir yang mereka tempat mereka sesat tu pun bukan besar mana, 20 km persegi tuan-tuan. Mana dia pusing situ, pusing tuan, 40 tahun. Ketika sesat ni lah, minta dengan Nabi Musa AS supaya minta dengan Allah SWT, minta makan tuan-tuan. Lalu Nabi Musa AS minta kepada Allah SWT dapat manna wassalwa. Manna ni kata ulama tafsir, madu bercampur dengan susu. Manu manisan lah. Dia benda tu dalam keadaan warna putih, kadang-kadang boleh gelek, boleh buat roti, kadang-kadang boleh buat makan-makan gitulah. Lebih kurang itu benda manisan. Salwa, burung. Setengah ulama kata burung puyuh, setengah ulama kata besar sikit daripada burung merpati, tapi yang sayangnya burung. Dan burung tu akan turun waktu petang dan mudah Bani Israel ambil untuk sembelih. Memang saja turun supaya mudah Bani Israel sembelih makan. Syarat dia makan daging jangan simpan, makan kena habiskan tuan-tuan. Jangan simpan sebab besok Allah SWT akan bagi lain, dan begitulah seterusnya. Tapi yang kata Bani Israel ni, perintah mesti lawan, mesti langgar. Mereka ambil daging tu, mereka makan sebahagian, mereka simpan sebahagian. Mereka tak yakin pun dengan Allah SWT, mereka tak percaya langsung. Jadi mereka simpan sebahagian. Daging-daging yang mereka simpan ni tuan-tuan, jadi busuk. Busuk. Sebab itulah kata Nabi SAW, kalau tidak perangai puak-puak Bani Israel ni, makanan kita hari ini tidak akan busuk sampai bila-bila. Dan kalau tidak kerana hawa, isteri tidak akan khianat dengan suami sampai kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Baik, manna wassalwa. Apa lagi mereka dapat? Mereka dapat air, minum air. Nabi Musa azan ketuk dengan tongkat, keluar 12 mata air. Tuan-tuan, minum, mewakili anak-anak Nabi Yaqub AS. 12 mata air minum, mereka minum. Apalagi mereka dapat? Awan memayungi perjalanan mereka ketika mana musim panas. Jadi bila musim panas, mereka berjalan dalam kandang redup, tak panas. Apalagi mereka dapat? Mereka ni cerdik tuan-tuan. Memang Allah SWT jadikan mereka ni cerdik, memang cukup cerdik tuan-tuan. Yahudi yang berada di bumi Palestin tuan-tuan tak ramai, 6.7 juta sahaja. Itu pun sudah mewakili 42% Yahudi di seluruh dunia. Mana tak ramai tuan-tuan Yahudi ni di Palestin. Di dunia dia tak ramai, tapi tuan-tuan dia boleh kontrol, dia boleh kontrol dunia. Tuan-tuan tengok badan-badan dunia mana yang mereka tak kontrol. WHO, World Bank, PBB itu pun mereka kontrol tuan-tuan. Sebab tu kita kata PBB itu barwa Israel. Amerika tu
Ni tahun ni tahun pemilihan. Pilihan raya, akan berlaku pilihan raya, pemilihan. Tuan-tuan, Amerika tu siapa-siapa yang bertanding jawatan presiden, kalau nak menang jawatan presiden, kena ambil hati pelobi-pelobi Yahudi di Amerika. Dipanggil American Israel Public Affairs Committee ataupun IPAC. Dia ada 100,000 keahlian. Mereka ni lah, kalau mereka dapat tackle hati diorang ni lah akan melobi untuk memenangkan siapa-siapa calon yang mereka rasa layak untuk jadi presiden Amerika. Sebab tu mudah faham ginilah, siapa nak jadi presiden Amerika mesti dapat restu Tel Aviv. Habis itu. Allahu Akbar. Cerdik tuan-tuan diorang ni. Tuan-tuan tengok barang-barang yang tuan-tuan guna. Apa yang tak berkait dengan Israel, tuan-tuan cerita. Hampir ke semua tuan-tuan barang-barang yang kita guna kat dunia ni ada kaitan dengan Israel. Tak tentu harap nak boikot kita ni. Bab makan pun huru-hara nak boikot. Tu pun kadang-kadang terlajak kat masuk drive thru. Allahu Akbar. Tak ingat senang ke? Sebab mereka cerdik tuan. Kenapa mereka cerdik? Sebab mereka bangsa yang membaca. Tuan-tuan, mereka baca Taurat sampai sekarang tuan-tuan. Sampai sekarang mereka baca Taurat. Sebab tu serangan Taufan Al-Aqsa 7 hari bulan tu sebenarnya mereka terang cuti. Sebab 7 hingga 15 Oktober adalah hari perayaan puak-puak Yahudi dipanggil Simchat Torah. Simchat Torah ni mereka khatam Taurat mereka. Mereka baca Taurat setahun, tuan-tuan, sampai 7 hari bulan sampai 15 mereka adakan perayaan untuk khatam Taurat mereka. Dan mereka sambung balik baca Taurat. Cerdik tuan. Sebab mereka memang bangsa membaca. Kalau tuan-tuan pergi sana Baitul Maqdis ke apa, tuan-tuan tengok bapak Yahudi suka membaca. Dia beza dengan Melayu. Melayu ni suka TikTok tuan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi yang mereka dapat kelebihan? Tuan-tuan, mereka ni Allah SWT anugerahkan muka dia cantik. Kalau perempuan cantik, kalau lelaki handsome. Handsome tuan. Kalau perempuan ni Allah, memang lawa cantik betul. Rambut dia merah betul kan. Bukan macam budak Malaysia ni merah dye kan. Rambut merah, kening hitam dah macam kerur dah. Tu Malaysia. Dia orang ni merah betul. Macam kita tengok kartun apa, Rapunzel begitulah. Merah semua. Lawa tu. Askar dia pun lawa tu kan. Jangan buat pasal. Memang lawa. Baik, tuan-tuan, kemudian Allah SWT wa anni faddaltukum alal alamin, dan Allah SWT lebihkan kamu, tinggikan darjat kamu, lebihkan kamu daripada umat-umat yang sezaman dengan kamu. Apa kelebihan mereka dapat? Mereka dapat Nabi-Nabi alaihissalam ramai di kalangan mereka tuan-tuan. Sahabat pernah tanya Nabi SAW, berapa ramai jumlah Nabi-Nabi keseluruhan? Jawab Nabi SAW, jumlah Nabi-Nabi alaihissalam keseluruhan ni ada 124,000. Daripada jumlah tu 315 menjadi rasul. Tuan-tuan sebutlah nama-nama Nabi-Nabi yang kita tahu ni tuan-tuan. Kebanyakannya Bani Israel. Nabi Yaqub, Nabi Harun, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Bani Israel. Sebab tu mereka tak terima Nabi SAW sebagai umat Nabi akhir zaman. Kerana bagi mereka Nabi mesti datang daripada bangsa mereka. Tapi itu pun memungak dan bohong. Sebab bila Nabi-Nabi datang daripada bangsa mereka pun mereka tak beriman. Malah mereka bunuh Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel. Yang kedua, mereka dapat 2 kitab. Kitab mereka dapat 2. Kitab Taurat pada Nabi Musa AS, kitab Injil pada Nabi Isa AS. Nak cerita dogenya puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, Allah SWT turunkan 2 kitab nak suruh mereka beriman kepada Allah SWT. Mampu tak beriman, tak layan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apalagi perangai puak-puak Yahudi ni Allah SWT tulis, Allah SWT ceritakan kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 62. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ism. Kamu akan dapati kebanyakan daripada mereka suka berbuat dosa. Yusari'u ni tuan-tuan, kata ulama tafsir, bukan sekadar suka buat dosa, berlumba-lumba nak mengerjakan dosa. Sebab tu mereka bunuh umat Islam Palestin tuan-tuan. Mereka tak ada rasa berdosa tu.
Malah mereka seronok buat dosa. Tuan-tuan, seorang muslimat di utara Gaza dalam keadaan hamil, jalan sambil bawa bendera putih nak pergi ke pusat rawatan. Tuan-tuan, pusat rawatan tu pun ubat pun tak ada dah, tapi pergi jugalah nak checking, nak check juga, sakit agaknya. Tuan-tuan, dalam keadaan dia hamil, berjalan seorang-seorang bawa bendera putih. Tuan-tuan, apa Israel buat? Ambil jentolak, gelek bagi mati, tinggal tepi jalan begitu saja. Tuan, orang umat Islam Palestin buat kemah di keliling Hospital Kamal Adwan. Hospital Kamal Adwan ni di utara Gaza. Tuan-tuan, di Gaza ni ada 4 hospital, di utara Gaza ni ada 4 hospital. 4-4 dah tak boleh pakai. Tuan-tuan, mereka buat kemah di keliling Hospital Kamal Adwan sebab rumah-rumah mereka sudah hancur dibom. Tuan-tuan, Israel, tuan-tuan, belah malam ketika mana umat Islam Palestin sedang tidur, di sebelah hujung mereka datang dengan kereta kebal, mereka gelek kemah-kemah tersebut. Mereka gelek ketika mana umat Islam, orang-orang Palestin tengah tidur dalam kemah, mereka gelek dengan kereta kebal. Dalam keadaan cedera parah tu, tuan-tuan, mereka ambil, mereka tanam hidup-hidup orang Palestin. Sebab tu pendedahan daripada komando IDF, arahan yang diterima oleh kami adalah bunuh. Bukan tawan, bukan tangkap, bukan culik, tapi bunuh. Sebab tu kalau kami masuk dalam rumah, kami akan tembak semua orang dalam rumah. Dan kami akan pastikan tidak ada bunyi yang tinggal. Bunyi pun tak boleh. Kalau kami dengar ada bunyi bayi menangis, kami akan keluarkan pistol, kami akan habiskan riwayat bayi tersebut. Tuan-tuan, seronok buat dosa. Allahu Akbar. Lepas tu mereka tembak anak-anak ni. Tadi, tuan-tuan, seorang perempuan sedang jalan, sniper Israel tembak, mengelupur, tuan-tuan, mati begitu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Bagaimana ratusan tahanan-tahanan Palestin di Gaza, tuan-tuan, mereka tahan dalam penjara. Tuan-tuan, mereka gari 24 jam. Ada yang mereka ikat di pagar-pagar, malah ada yang berterusan dipukul oleh tentera Israel sepanjang masa. Ratusan ni tahanan-tahanan Palestin di Gaza. Tuan-tuan, mereka tak rasa berdosa, malah mereka seronok buat dosa. Sebab memang mereka berlumba-lumba nak mengerjakan dosa. Allah SWT beritahu dalam surah Al-Ma'idah ayat 62. Kemudian apa lagi? Kebejazan dia. Baik, kebejazannya ya.
Tuan, saya mohon izin tuan-tuan untuk enjakkan sikit solat isyak, sebab saya nak habiskan sikit tajuk ni, sampai kemudian saya nak update sikit perkembangan terkini di Gaza, insyaAllah. Baik, itu tadi yusari'u nafil ism, mereka berlumba-lumba untuk mengerjakan dosa puak-puak Bani Israel. Kemudian apa lagi perangai puak-puak ni? Wal udwan, mereka suka kepada permusuhan, bergaduh. Dia pun suka buat musuh. Dia kalau tak bergaduh dengan orang, dia rasa sengal-sengal badan tu, dia mesti nak bergaduh juga. Jadi perangai suka bergaduh dengan orang. Jadi kalau ada Melayu yang suka bergaduh dengan orang ni tuan-tuan, perangai Yahudi tu perangai tu. Jadi suka bergaduh, duduk dalam grup WhatsApp bergaduh, duduk dalam masjid bergaduh, duduk dalam taman bergaduh je dia tuan. Ada je benda tak puas hati tuan, tak tahulah benda yang muas hati dia. Tu perangai Yahudi sama waktu perangai. Dia suka pada permusuhan. Apalagi tuan-tuan, wa aklimus sut, mereka suka makan benda yang haram. Tuan-tuan, suka makan benda haram. Benda yang Allah SWT tak bagi makan, dia akan makan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, babi ni kitab apa pun kata haram. Taurat, Injil, Quran, kitab ni datang daripada Allah SWT, hukum ni tak berubah. Babi ni haram makan. Tapi tuan-tuan tengok puak-puak Bani Israel Yahudi ni makan babi macam ni. Kami seronok dia makan babi. Hari ni buat singgang, besok buat asam pedas, lusa buat sup, hujung minggu barbecue. Seronok dia makan babi. Allahu Akbar. Kemudian mereka suka makan benda riba. Sebab tu keluarga Rothschild tuan-tuan yang banyak menaja pergerakan WZO, World Zionist Organization tuan-tuan, pada awal tahun 1900, kaya tuan-tuan. Terlampau kayanya mereka sehingga kekayaan mereka tidak dapat ditafsir ketika itu. Malah mereka takut kekayaan mereka ni pindah kepada orang lain, mereka kahwin anak beranak tuan-tuan. Ni, kaya apa? Kaya atas keuntungan riba tuan-tuan. Ni, puak-puak ni cukup-cukup. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setakat ni tuan-tuan, setakat 3 Januari ni, setakat 3 Januari pukul 9 malam, kematian di Gaza sudah mencecah 22,313 orang. Daripada jumlah itu 9,600 adalah kanak-kanak, 6,750 adalah muslimat, 57,000 sekarang tuan-tuan cedera tuan. Allahu Akbar. Dan saya yakin angka tu lebih lagi. Sebab apa? Ada 8,000 umat Islam Palestin atau penduduk Gaza ni tidak dapat dikesan, sama ada tertimbus di bawah runtuhan bangunan, ataupun diculik atau dibunuh di mana-mana. Sebab baru ni tuan-tuan didedahkan bagaimana hampir 30 orang pemuda-pemuda Palestin ditangkap, lalu dibogelkan, kemudian dinaikkan di atas lori, kemudian dibawa di satu tempat, tak tahu apa kesudahan mereka. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Atau angka tu lebih lagi rasa. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dan 115 masjid sudah hancur lebur. 290,000 bangunan total habis, tak ada lah, hancur begitu. 1.3 juta penduduk Gaza tuan-tuan sekarang ni sudah kehilangan tempat tinggal. Sekarang ni tuan-tuan dah masuk musim sejuk, penduduk Gaza pula berdepan dengan kebuluran. Hampir 600,000 penduduk Gaza sekarang sedang kebuluran akibat bantuan-bantuan yang tak boleh masuk, ditahan oleh puak-puak Israel, buat Israel di pintu Rafah. Tuan-tuan, Gaza ni tak besar tuan-tuan. Gaza ni memanjang 45 km, kiri ke kanan 17 km, lebar keluasan 365 km persegi. Kemudian dia blok pula, dia bina tembok.
Banner tembok setinggi 8 meter tuan-tuan. Bila mana Hamas menang dalam pilihan raya tahun 2006, Israel melihat Hamas sebagai satu ancaman, lalu dia banner tembok. Dan dia buat 4 pintu sempadan, 3 menghadap Israel, 1 menghadap Rafah. Dan Rafah ni saya sebut dah tadi, walaupun dalam Mesir, tapi yang boleh buka ataupun nak buka perlu kepada kebenaran Israel dulu. Tuan-tuan, dalam keadaan tu Gaza ni, bancian penduduk tahun 2020 ada 2.2 juta orang. Menjadikan Gaza penjara terbuka yang paling padat di dunia. Sebab tu Israel tuan-tuan, kalau dia baling bom, pejam mata pun, baling bom, mana-mana jatuh pun tetap akan membunuh umat Islam Palestin. Tuan-tuan, di mereka ada 5 wilayah. Di utara dipanggil North Gaza, Utara Gaza. Kemudian City of Gaza, mana bandar Gaza. Kemudiannya Del Al-Balah, kemudiannya Khan Yunis, dan akhir sekali Rafah. Rafah ni di dalam Gaza, dan Mesir pun ada nama Rafah. Di dalam Gaza ni ada wilayah nama Rafah. Tuan-tuan, 4 wilayah ni hancur dah. Hancur dibom oleh Israel. Hancur dah. Sekarang yang bertahan hanyalah Rafah saja. Rafah ni pun dulu penduduk ada 250,000 saja. Sekarang ni sudah meningkat, mencecah hampir 700,000 orang. Sebab orang-orang daripada utara turun, yang mana selamat turun sampai di Rafah. Hancur Rafah ni tuan-tuan, habis Gaza, hilang peta Gaza daripada peta dunia. Dan sekarang ni Israel sudah 6 hari mengadakan operasi ketenteraan di wilayah Rafah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita minta supaya negara-negara Islam sekarang ni bersatu. Tuan-tuan, negara-negara Islam sekarang ni patutnya mereka dah sampai masa dah. Tolong saudara mara kita yang dibunuh terus diganyang oleh Israel. Tuan-tuan, Allah SWT beritahu kita, pesan kita dalam surah Al-Anfal ayat 73. Firman Allah SWT, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang kafir ni mengambil sebahagian menjadi pelindung kepada sebahagian yang lain. Nak beritahunya orang kafir ni, kalau nak lawan Islam, mereka berbeza platform ke, berbeza pendapat ke, berbeza politik ke, tapi nak lawan Islam, mereka akan bersatu. Tuan-tuan, 2 hari perang di Gaza, serangan Taufan Al-Aqsa, Amerika mengumumkan bantuan sebanyak 8 bilion US dollar. 3 minggu perang tak selesai, Joe Biden minta dengan Kongres dan lulus bantuan untuk Israel 14.6 bilion US dollar. Itu adalah tambahan daripada bantuan tiap-tiap tahun Amerika kepada Israel sebanyak 3.8 bilion US dollar. Nampak tuan-tuan bagaimana mereka bersatu? Tuan-tuan, malah Amerika sendiri saya sebut 2 kali menggunakan kuasa veto menghalang gencatan senjata yang berlaku di Gaza. Malah mereka turut menyokong tindakan Israel menutup pintu-pintu sempadan mereka. Bagaimana tentera Perancis saya sebut dah tadi sebelum ni, Emmanuel Macron datang ke Tel Aviv bagi kata semangat. Kemudian begitu juga Perdana Menteri UK Rishi Sunak datang ke Israel. Tuan-tuan, sebut kami yakin Israel akan menang dalam perang kali ini, dan kami akan pastikan Israel akan menang. Begitu juga bagaimana Setiausaha Negara Amerika Anthony Blinken buat satu kenyataan, kami akan pastikan Israel terus wujud. Ini adalah tanggungjawab kami untuk memastikan Israel terus wujud, dan kalaulah Israel tidak wujud, kami akan wujudkan Israel yang baru. Nampak? Satu. Nak lawan Islam, mereka akan bersatu. Tuan-tuan, kata Allah SWT, illa taf'aluhu, kalau kamu tak laksanakan. Tuan-tuan, ayat 72 surah Al-Anfal ini mengkisahkan bagaimana umat Islam, muhajirin dan juga ansar, mereka menjadi wali di antara satu sama lain, penolong di antara satu sama lain, yang menyebabkan penduduk Madinah ketika itu kuat menentang ancaman kafir. Lepas tu kata Allah SWT, illa taf'aluhu, kalau kamu tak laksanakan, mana umat Islam tak bersatu. Tuan-tuan, negara Islam ni banyak tuan-tuan. OIC saja 57 negara, Liga Arab ada 22 negara.
12 di Timur Barat, 10 di Afrika. Dan ada di antara Liga Arab ni juga ialah dia ahli dalam OIC. Mereka tuan-tuan hanya sekadar beri tekanan saja. Walaupun kita tengok Libya 2 hari sebelum ni mengumumkan melarang sebarang penggunaan ruang udara kepada pihak Israel. Begitu juga dengan Oman, larang Israel guna ruang udara mereka. Tuan-tuan, tapi sekadar tu je mereka mampu buat. Tuan-tuan, Yaman, kalau kita tengok Yaman dan Houthi sedang berperang. Tapi bila berdepan dengan Israel, mereka pause sekejap perang, tumpu pada Israel. Lalu apa mereka buat? Tuan-tuan, setiap kapal dagang yang masuk nak pergi ke terusan Suez, nak lalu Laut Merah, pergi terusan Suez, baru boleh pergi ke Israel, baru boleh pergi ke Eropah. Lalu Selat Bab Al-Mandab, kawasan sempit yang di sebelah kanan Yaman, di sebelah kiri ini Eritrea, bawah sikit Djibouti. Yaman kontrol Selat Bab Al-Mandab ni tuan-tuan. Setiap kapal yang masuk, yang Israel, mereka tahan. Mereka halang kapal-kapal milik Israel ataupun yang ada urusan dagangan dengan Israel. Mereka sekat, tak bagi masuk Selat Bab Al-Mandab, dan mereka tawan kapal-kapal tersebut. Tuan-tuan, sebab tu sekarang ni laporan daripada pelabuhan Israel, sudah 2 minggu tidak ada kargo, tidak ada satu pun kargo yang sampai di pelabuhan Israel. Dan trend ni akan berterusan selama sebulan. Sebab apa? Kapal-kapal tersebut dah tak lalu dah Selat Bab Al-Mandab. Mereka turun bawah ke Tanjung Harapan, South Africa, naik balik ke Eropah, baru pergi ke pelabuhan Israel. Mengambil masa hampir sebulan, dan juga kos terpaksa naik 5 kali ganda. Allahu Akbar. Nampak tuan? Itu baru sikit tindakan mereka. Walaupun kita tengok sekarang ni Amerika, tuan-tuan, dia boleh panggil hantar tentera, iring kapal-kapal Israel yang masuk lalu Selat Bab Al-Mandab. Bantuan-bantuan kemanusiaan kepada orang Gaza yang dah mati, bantuan-bantuan kepada orang yang memerlukan, mereka berstongkol tak bagi masuk. Tapi kapal Israel, mereka boleh hantar tentera, iring pergi masuk ke Selat Bab Al-Mandab. Ni perangai Amerika ni tuan, laknatullah alaih. Allahu Akbar. Dan India juga sekarang sudah hantar tentera laut mereka, kapal-kapal perang mereka hantar dah ke Yaman, ke lautan Mediterranean. Bila ada satu kapal milik India yang nak masuk ke terusan, nak masuk ke Selat Bab Al-Mandab, ada urusan dengan Israel, ditembak oleh tentera Yaman. India sudah mula hantar kapal perang mereka. Tuan-tuan, baru sikit Yaman buat kerja. Itu baru satu negara. Lepas tu kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri kita, bila mana menghalang, keluarkan arahan halang kapal Zim. Company Zim ni tuan-tuan, dia berpangkalan di Israel, daripada mendarat ataupun berlabuh di mana-mana pelabuhan di Malaysia. Dan kapal Zim ni tuan-tuan, dia dah berlabuh di Malaysia ni daripada tahun 2002 lagi. Punya lama tu. Apa pasal sebelum-sebelum ni tak halang? Yang kata sangat pro kita Palestin, kita bersama dengan rakyat Palestin, kenapa tak halang sebelum ni? Bila halang kapal Zim ni masuk berlabuh di pelabuhan, mana-mana pelabuhan di Malaysia, tuan-tuan, natijah dia apa? Ada 4,000 kontena tersadai di Westport, tidak dituntut. Nampak tuan-tuan? Baru sedikit tindakan yang kita ambil. Ekonomi mereka jatuh tuan-tuan, Israel. Mereka berdepan tuan-tuan. Mereka dah habis 50 bilion dalam perang baru 3 bulan. Mereka dah hancur, kereta kebal mereka hancur, dah 800 kereta kebal mereka hancur. Tentera Israel tuan-tuan hampir 12,000 hilang, cacat kekal tuan. Walaupun jumlah kematian mereka tak seramai orang-orang Palestin, tapi mereka dalam keadaan huru-hara. Airport mereka tak ada orang. 2,000 pekerja airport mereka terpaksa potong gaji hampir 50%. Dan 600 orang mereka berhentikan ataupun bagi cuti tanpa gaji sebab tak ada orang. Baru sikit tuan-tuan, baru sikit tindakan yang ambil. Selain daripada Jordan memutuskan hubungan dengan Israel, begitu juga dengan Bahrain. Tuan-tuan jangan harap Saudi tuan-tuan, memang tak harap, jangan harap Saudi. Sebab Saudi ni tuan-tuan tutup dah, zip dah mulut pasal hutang budi dengan mereka. Sampai bila nak berbincang umat Islam Palestin terus dibunuh?
Baru ni mesyuarat OIC dengan Liga Arab mesyuarat. Tuan-tuan, mesyuarat macam mana nak selesaikan masalah di Gaza. Antara cadangan yang mereka bagi, ada negara cadang supaya kita tahan minyak, jangan bagi kepada Israel supaya mereka ikut gencatan senjata. Tuan-tuan, yang bantah Saudi. Akhirnya setelah mesyuarat panjang, keputusan mereka dapat apa? Mereka dapat, kita akan tubuh satu jawatan kuasa untuk kumpulkan bukti-bukti untuk kita dakwa Israel di Mahkamah Jenayah Dunia. Lah. Kalau setakat itulah keputusan yang mereka dapat, ni jemaah Masjid Setia Alam ni pun boleh keluar kenyataan itu. Tak payah tunggu dia orang mesyuarat, kita pun boleh keluar kenyataan itu. Mereka lupa, tuan-tuan, ketua pendakwa kepada Mahkamah Jenayah Dunia ni namanya Karim Khan. Tuan-tuan, bila nama Karim Khan ni tentulah Islam. Perang, tuan-tuan, bila mana Rusia menyerang Ukraine, baru 4 hari serangan sudah ada fail untuk dakwa Rusia atas jenayah yang dia lakukan. Dah ada dah, baru 4 hari. Palestin 75 tahun, tuan-tuan, satu fail pun tak ada. Tak ada satu fail pun. Malah bila mana berlaku gencatan senjata, tuan-tuan, Karim Khan ni dia pergi melawat tebing barat. Dia bukan melawat Gaza. Yang kena bom Gaza, dia pergi melawat tebing barat. Tak kebangang namun. Tuan-tuan tahu siapa yang petition saman Israel? South Africa. South Africa ni, tuan-tuan, bukan negara Islam. Dah bila dah submit petition saman Israel, baru kelang kabut OIC, kami bersedia menyokong petition yang difailkan oleh South Africa. Alah geram nak mencarut, tuan. Selama ni kau buat apa? Allahu Akbar. Baca Allah Ta'ala sebut, tuan, illa taf'aluhu, kalau kamu tak laksanakan, man Islam tak bersatu, takum fitnatun fil ar wa fasadun kabir, akan berlaku fitnah di atas muka bumi ini dan juga kerosakan yang amat besar. Tak fitnah apa, tuan-tuan? Bila Islam lemah, Islam tak bersatu, tu bumi Palestin, tuan-tuan, khianat orang Islam lah Yahudi boleh bertapak di bumi Palestin. Tak kerosakan apa lagi, tuan-tuan? Apa yang tak Yahudi buat kat umat Islam? Kalau di Palestin, mereka serang dengan guna peluru, mereka serang dengan bom. Tapi di luar daripada Palestin ni, tuan-tuan, mereka serang dengan pemikiran dan juga teknologi. Tuan-tuan, tengok umat Islam rosak, tuan-tuan, dengan teknologi. Tuan-tuan tengok handphone cukuplah. Handphone kan, tengok anak-anak kita berapa banyak masa pegang handphone daripada pegang Quran. Kita samalah, tuan-tuan, kita sendiri pun sama kat muhasabari. Tuan-tuan, handphone tu kalau mati bateri, macam mati kita nyawa kita ni. Penting betul handphone. Adab handphone ni, tuan-tuan. Allah, dalam kuliah pun tengok handphone. Contoh, bukan masjid ni, masjid lain. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berjaya je Yahudi ni, tuan-tuan, merosakkan umat Islam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, apa tugas kita? Tuan-tuan, selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, carilah ruang-ruang untuk kita bantu umat Islam. Tuan-tuan, kami di MAPIM 18 hari bulan hari tu, 18 hari bulan 12, kami dah hantar dah 60 tan yang di Pertuan Agong minta sendiri untuk flag off flight kargo yang kami nak hantar ke Rafah, nak hantar ke Kairah. Ada 60 tan barang-barang keperluan dan juga ubat-ubatan kami hantar. Dan kami tak hantar barang-barang yang mudah expired, sebab kita tak tahu berapa lama boleh masuk ke Rafah, masuk ke Gaza. Jadi dah sampai, tak tahu apa keputusan, masih ada di Rafah ataupun dah masuk, Allahu a'lam. Sebelum tu tengah bulan November baru ni kita hantar dah 5 kontena barang-barang, tuan-tuan, sama juga barang-barang harga dalam 7 juta ringgit Malaysia. Kita dah hantar ke Rafah, tuan-tuan, dah ada di Rafah. Dan saya sendiri, tuan-tuan, bersama dengan Presiden MAPIM Cikgu Azmi, insya-Allah sedang menunggu kelulusan daripada Wisma Putra dan juga respon daripada kerajaan Mesir untuk saya pergi bersama-sama dengan Cikgu Azmi ke Rafah, ke sempadan Gaza, untuk kita tengok sendiri macam mana barang-barang yang kami hantar tu dah masuk ke belum, dan kita nak tengok progres yang apa yang berlaku di pintu sempadan. Dan kalau ada peluang untuk masuk ke dalam Gaza, kata pegawai Wisma Putra, jangan masuk lama-lama, masuk sejam keluar balik, kerana bimbang kalau masuk lama-lama Israel dia lock balik pintu, tak tahu bila dia nak buka balik. Itu pesanan daripada Wisma Putra. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki untuk kita bantu umat Islam, tuan-tuan, insya-Allah kalau saya dapat pergi ke Rafah ni, saya akan bawa direct duit, tuan-tuan, untuk kegunaan keperluan mendesak.
Jadi kalau rasa tuan-tuan nak berkongsi rezeki, tabung ada di belakang, insya-Allah. Kalau tak ada cash, QR code pun ada, akaun number pun ada. Sama-samalah tuan-tuan kita ambil bahagian. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang selagi mana kamu tidak menyayangi saudara kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Ambil bahagian tuan-tuan. Allah SWT buka ruang untuk kita dapat saham akhirat tuan-tuan. Ya, walaupun kita kata bantuan kita sikit, sumbangan kita sikit, tak mampu tuan-tuan. Kerosakan berbilion US dollar tuan-tuan. Dalam keadaan umat Islam Gaza sekarang dalam kebuluran, dalam keadaan musim sejuk dah sampai. Tuan-tuan bayangkan bagaimana keadaan duduk dalam kemah, dalam keadaan pemanas semua tak ada. Mereka bakar apa sahaja yang ada untuk memanaskan badan mereka dalam musim sejuk ni tuan-tuan. Jadi ambil bahagian. Manalah tahu tuan-tuan, usaha kita yang kecil ni Allah Subhanahu Wa Taala akan pandang dan menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Baik, kalau ada rasa nak berkongsi rezeki, belakang ada tabung. InsyaAllah. Zakat pun tak apa, fidyah pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan sebutlah apa pun, beritahu. InsyaAllah. Nombor telefon pun ada di tabung. Tuan-tuan boleh hubungi kami untuk apa-apa sebarang bantuan yang tuan-tuan nak bagi kepada penduduk Gaza yang betul-betul amat-amat memerlukan bantuan sekarang, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf dan ampun jika saya terkasar bahasa. InsyaAllah tuan-tuan ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.